أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan lelaki yang kami sampaikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kami mengutus mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Maka apakah orang-orang yang melakukan tipu daya jahat itu
berasa selamat daripada bencana, ditenggelamkan bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya azab kepada mereka daripada arah yang tidak mereka sedari, atau Allah mengazab mereka ketika mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak dapat menolak azab itu, atau Allah menyiksa mereka beransur-ansur sehingga binasa, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan sesuatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah diri. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, iaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat. Dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka kepadaku sahaja kamu takut. Dan miliknya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya daripada Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana daripadamu, sebahagian daripadamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain, iaitu orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab, iaitu perintah, larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al-Quran. Menurut sebahagian mufassir, takhawuf berarti dalam keadaan takut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang terpedaya oleh keburukan-keburukan sampai pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa tubuh yang tegak, pohon-pohon, gunung ganang atau yang lainnya, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, artinya ia kembali daripada satu tempat ke tempat yang lainnya, iaitu bermula daripada awal siang, kemudian menyusup kembali kepada keadaan yang lain pada akhir siang. Para ahli takwil tafsir seperti Qatadah, Ibnu Juraij dan Ad-Dahab menerangkan mengenai lafaz al-yamin, arah kanan, dan Syama'il, arah kiri. Adapun pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang mengatakan bahawasanya Allah telah mengkhabarkan pada ayat ini bahawa bayangan sesuatu itu hakikatnya ia sedang bersujud. Cara sujudnya itu adalah dengan condong dan berputar dari satu arah ke arah yang lain, dari satu sisi ke sisi yang lain, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan tentang itu dengan lafaz pohon kurma itu sujud, iaitu apabila condong unta itu sujud, artinya ia sujud apabila ia merendahkan badannya untuk ditunggangi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersikap rendah diri, mereka menganggap diri mereka itu kecil, seperti dikatakan seorang yang bersikap rendah diri kepada Allah, artinya apabila ia merendah diri, tunduk dan tawaduk kepadanya. Dalam hal ini para ahli takwil pun mengulas mengenainya. Mujahid dan Qatadah memaknakan lafaz wahum dakhirun, artinya sagirun, menganggap diri kecil. Adapun
keyakinan pada arah kanan dalam firman-Nya, ke arah kanan dan kiri. Artinya Allah menggabungkannya kerana makna kalimatnya adalah, apakah tidak kamu perhatikan sesuatu yang telah Allah ciptakan, iaitu bayangan yang terbentuk daripada sesuatu, bahawa arah kanan maupun kirinya itu dapat dijadikan tempat berteduh. Maka lafaz ma adalah lafaz yang menunjukkan satu, tetapi maknanya banyak. Dia berfirman ke arah kanan, artinya daripada arah kanan yang telah diciptakan, dia diciptakan. Begitu pula sama maknanya dengan arah kiri. Dalam penciptaan makhluk terdapat tanda-tanda kebesaran Allah pada bintang-bintang, matahari, bulan, pohon-pohon, lautan, sungai dan segala sesuatu yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Terdapat tanda-tanda yang agung dan menunjukkan kesempurnaan keesaannya, kekuasaannya, rahmat dan hikmahnya. Sebagaimana dia berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah daripada langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya pelbagai bintang dan kisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Surah Al-Baqarah 2164. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sunat sebelum zuhur setelah matahari tergelincir dihitung daripada solat akhir malam. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu pun melainkan menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Lalu baginda membaca, dan apakah mereka tidak memerhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka merendah diri. Surah An-Nahl 16:48. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya kamu dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian baginda membaca ayat, sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Surah Al-Anbiya 21:104. Orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim AS. Sesungguhnya beberapa sahabatku dituntut sebagai golongan kiri, maka aku katakan sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya mereka sentiasa berbalik atas tumit mereka sejak kamu berpisah dengan mereka. Maka aku katakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang soleh, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, sampai firman Allah, sesungguhnya engkaulah maha kuasa lagi maha bijaksana. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqallahul azim.